Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, sudah ramai yang menunggunya. Masya Allah, 10-11 orang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Abu Zoy, Masya Allah. Lama tak dengar Tuan Haji. Okey, sihat daripada Ipoh. Ahmad Abu Zoy. Waalaikumsalam warahmatullahi. Abdullahi Azli, Jess Hasbullah, Abdul Razak Muda, Maryam Ahmad, Nurizan Razak, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nubli Ahmad, Nubli Ahmad, Nubli Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Tentu boleh hadirkan diri, hadirkan iaitu dua iman dan wahtisabah, yakin kita pada perintah Allah Subhanahu wa taala dan yakin kita kepada dan meyakini kita akan yakin kita pada janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Manjung Ustaz, Manjung insya-Allah. Nantilah kita ke Manjung, nak pergi ke Manjung PKPB pula. Apalah, kita bertemu di alam maya. Masya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihil fatihina bihadiyihim ilal haqiqatil majaza. Amma ba'du. Ya, Masya Allah, malam ini kita berada di muka Haji Faisal Haji Yatim. Masya Allah, lama Ipoh clear ni. Masya Allah, jazakallah. Orang Ipoh pun ada ramai orang-orang Perak ni. Masya Allah. Ayub Mujio, Masya Allah. Fairuzan Horian, Masya Allah. Ummi Faridah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'du. Ya, malam ni kita berada pada muka surat 128. Hanum Adini, adik anda tercinta. Masya Allah. Masya Allah. Umi Fakaria, Cik Jah, Faizah Hamzah belum lagi hadir malam ni. Niswan Umdatul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita berada di muka surat 128 ya. 128 iaitu Babul Awqatin Nahi. Bab waktu-waktu yang dilarang untuk solat. Bab waktu yang dilarang untuk kita mengerjakan solat. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam bab ini diterangkan waktu-waktu yang dilarang pada solat. Dilarang solat padanya ada dua jenis waktu. Maknanya dia ada dua situation, dua keadaan yang mana kita dilarang untuk melakukannya. Pertama, waktu yang dilarang pada solat padanya kerana zat waktu itu, kerana zat, disebabkan oleh zat dia, disebabkan oleh waktu tadi, disebabkan oleh waktu. Kedua, waktu yang dilarang padanya kerana sifat, kerana adanya sifat-sifat yang tertentu yang menyebabkan solat itu tidak boleh dikerjakan. Jenis yang pertama merangkumi tiga tempat yang mana ayah khas. Masya Allah, Rusdi ya. Kitab bila nak bagi ambil kitab tu. Ayah khas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila nak bagi ambil kitab di. Ini nak ambil kitab. Nantilah siap jilid 6. Jilid 6 ni sehari 2 lagi lah. Saya duduk call rumah tu. Apa dia ni? Kilang tak call lagi.
Dia kata sehari dua tak tahu, dia tak call. Nanti siap tu dia call tu minggu-minggu depan tu insya-Allah. Jenis yang pertama ialah merangkumi waktu terbit. Pertama iaitu disebabkan oleh zat. Pertama, waktu terbit matahari hingga naik meninggi. Sehingga terbit matahari dan meninggi. Itu kita panggil dia waktu syuruk lah. Waktu syuruk. Gitu. Mana terbit matahari, lepas tu dia ada beberapa minit lah waktu syuruk. Ada mengatakan sampai 12 minit, 3 darjah. 1 darjah 4 minit, maka dia kira 12 minit lah. Dan ketika istiwa sehingga tergelincir matahari. Waktu istiwa, waktu betul-betul matahari berada tegak di atas kepala, tetapi dia mengikut keadaan situation tu jugalah. Tegak di atas kepala ni tak semestinya tegak 100% seperti tertulis tegak. Mesti dia ada condong sedikit mengikut garisan khatul istiwa, mengikut garis lintang. Kalau garis bujur sama aja, kalau garis lintang ni dia tengah tu sama dengan garis bujur khatul istiwa, tapi dah tropikal dan sebagainya, garis lintang dia agak kecil dibandingkan dengan garis bujur. Okey, ketiga ialah waktu kekuningan cahaya matahari hingga terbenam. Waktu yang betul-betul nak hampir ghurub dalam 10 minutes. Nak ghurub dah tu, lebih kurang. Jenis kedua pula ialah disebabkan oleh sifat selepas subuh sehingga terbit matahari. Jadi apabila satu orang tu dia dah sembahyang subuh, waktu walaupun subuh tak habis lagi, tapi oleh kerana dia telah melakukan solat, ini sifat dia telah buat solat, dan walaupun ada waktu lagi tak habis subuh, tapi dia tak boleh lagi sembahyang subuh selepas sembahyang selepas sembahyang subuh, kecuali ada beberapa perkara dalam mazhab Syafi'i yang membolehkan sembahyang tak ada waktu, iaitu sembahyang tahiyatul masjid dan juga sembahyang tahiyatul masjid dan sembahyang qadha. Dan di Mekah kita tidak ada waktu tahrim. Nokta selepas solat asar hingga terbenam matahari. 3 a'imah telah bersepakat berittifaq bahawa solat sah jika ditunaikan selepas masuk waktu. Lepas masuk waktu solat sah. Ulama Hanafiyah khilaf pada waktu 3 waktu. Mereka berpendapat solat fardu tidak sah sama sekali pada ketiga-tiga waktu ini. Pertama, waktu terbit matahari hingga meninggi. Jika telah dimulakan solat subuh sebelum terbit matahari, kemudian terbit matahari sebelum selesai solat subuh, maka batallah solat subuh, melainkan apabila telah sampai ke rakaat terakhir dan duduk sekadar tahiyat. Dalam kalangan mereka sendiri Hanafiyah ikhtilaf batal atau tidak batal. Dan benda ni telah kita cerita dululah. Sebab sepanjang waktu subuh bagi Imam Abu Hanifah ialah waktu afdal. Dia tidak ada waktu yang ikhtiar, dan dia tidak ada waktu makruh dan tahrim. Dia ke sepanjang waktu subuh adalah waktu afdal. Jadi dia sembahyang dan dia salam dalam waktu qada, maka batalah solatnya. Itu dalam waktu istiwa sehingga tergelincir matahari. Waktu cahaya matahari kekuningan sehingga terbenam matahari. Adapun solat sunat, a'imah mazahib berselisih pendapat pada waktu-waktu yang dilarang solat padanya. Pada pendapat mazhab Hanafi, makruh tahrim solat sunat pada waktu-waktu ini selepas terbit fajar sebelum solat subuh, melainkan solat sunat qabliyah subuh maka tidak makruh. Kedua, solat selepas solat subuh hingga terbit matahari walaupun solat sunat fajar yang terluput. Solat subuh sehingga terbit matahari walaupun solat sunat fajar yang terluput. Ketiga, selepas solat fardu asar sehingga terbenam matahari. Itu mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i Hanbali pula haram solat sunat dan tidak sah walaupun solat sunat yang bersebab pada 3 waktu itu, iaitu daripada terbit fajar hingga meninggi matahari sekadar segalah, melainkan 2 rakaat solat sunat fajar, maka ianya sah dikerjakan sebelum solat fardu subuh.
daripada solat subuh, solat asar sehingga tersempurnanya terbenam matahari. Ketiga, ketika istiwa sehingga tergelincir matahari, melainkan solat sunat tawaf. Dalam mazhab kita Imam Syafi'i, apa pendapat mazhab kita Imam Syafi'i tentang waktu yang terlarang ini? Iaitu makruh tahrimi, solat sunat yang tidak bersebab dan tidak sah pada 5 waktu. Tak sah pada 5 waktu ni solat sunat kalau tanpa sebab, selepas menunaikan solat subuh sehingga meninggi matahari, ketika terbit matahari sehingga meninggi sekadar segala, selepas menunaikan solat asar, ketika cahaya matahari kekuningan sehingga terbenam. Keempat, kelima, waktu istiwa sehingga tergelincir matahari. Jika solat sunat yang sebabnya mendahului ke atasnya, seperti solat sunat wudu, solat sunat tawaf dan sebagainya, maka sah, tidak makruh. Solat sunat wudu pun boleh juga waktu itu. Ada orang yang tanya tu, waktu solat sunat wudu pun boleh. Seperti solat sunat wudu, solat tawaf, sunat tawaf dan sebagainya, maka sah, tidak makruh. Begitu juga solat sunat yang sebabnya muqarin, seperti solat sunat istisqa dan solat sunat gerhana. Adapun solat sunat yang sebabnya mutaakhir, seperti solat sunat istiqarah, sunat hajat dan sebagainya, tidak sah di dalam 5 waktu di atas tadi. Kecuali solat di Mekah, sah solat pada mana-mana waktu daripada waktu larangan. Jangan dikecualikan waktu istiwa. Juga dikecualikan waktu istiwa pada hari Jumaat, tidak haram solat padanya. Pada pendapat mazhab Maliki pula, makruh solat sunat pada beberapa waktu: selepas terbit fajar hingga sedikit masa sebelum terbit matahari, selepas sunat terbit sempurna terbit matahari sehingga meninggi sekadar segala, selepas menunaikan solat asar hingga terbenam matahari, dikecualikan solat jenazah, selepas sempurna terbenam matahari hingga solat maghrib, selepas solat hari raya atau selepasnya di musalla. Selepas solat hari raya dan selepasnya di musalla. Ikhtilaf a'imah pada masalah adakah boleh solat qadha pada waktu yang dilarang solat. Di sisi mazhab Syafi'i dan Hambali, boleh. Waktu qadha ni waktu tahrim, boleh juga sembahyang sunat. Begitu juga solat sunat tahiyatul masjid dan solat sunat tawaf. Imam Hanafi berkata boleh, tidak boleh buat boleh. Yang tidak boleh ialah solat sunat seperti tahiyatul masjid, tak boleh. Waktu ini tak boleh. Solat dalam sisi mazhab Maliki, waktu gelincir matahari boleh solat padanya, dalilnya mutlak hadis. Wallahu a'lam. Itu beberapa sedikit pendapat di kalangan a'imah. Khair. Hadis yang pertama iaitu hadis 1039-1. Waktu terbit dan terbenam matahari tidak boleh ditunaikan solat. Kenapa? Wa an Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yataharra ahadukum falyusalli inda tulu'i syamsi wala inda ghurubiha. Wa fi riwayatin qala idza tala'a hajibu syamsi fad'u salata hatta tabruza wa idza ghaba hajibu syamsu fad'u salata hatta taghiba wala tahayyanu bi salatikum tulu'a syamsi wala ghurubaha wa innaha tatlu'u baina qurnayy syaitan. Muttafaqun alaih. Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seorang daripada kamu berkeinginan untuk solat ketika terbit matahari dan juga ketika matahari tadi terbenam. Khair. Dalam riwayat yang lain, apabila terbit cahaya awal matahari, janganlah kamu solat sehingga ia benar-benar terbit. Begitu juga
jika lenyap cahaya matahari. Jangan kamu solat sehingga betul-betul lenyap waktu maghrib lah. Jangan kamu solat hampir pada waktu terbit dan juga terbenam matahari. Kerana sesungguhnya matahari tadi, maknanya matahari terbit di antara dua tanduk syaitan. Dua tanduk syaitan. Jadi kan kita dah katakan syaitan apabila matahari nak terbit, maka dia akan pergi duduk. Dia akan duduk satu tempat yang mana seolah-olah matahari tadi terbenam atau keluar di antara dua tanduknya. Itulah saya dah cerita dah dalam masalah tu kan. Bila kita pergi Mesir tu, kita pergi tengok piramid, kita duduk satu tempat yang mana kita boleh nampak tiga-tiga piramid, dan kita akan ambil satu suasana, kita letak macam tu. Jadi seolah-olah kita pegang piramid tu. Kita daripada jauh, kawan kita ambil kamera kita dan kita letak macam tu, seolah-olah piramid tu kat tangan kita. Maknanya dia dalam keadaan jauh, dalam keadaan tak ada halangan, dia duduk macam tu, suasana macam tu, macam piramid tu duduk kat tangan kita. Begitulah syaitan. Dia mari, dia duduk di kawasan jauh daripada matahari, tapi seolah-olah matahari itu berada di antara dua tanduk syaitan. Berada di antara dua tanduk syaitan. Jangan kamu solat. Penerangan, jangan kamu solat. Muka surat 130 pada mereka yang baru hadir. Pada jilid ketiga, jangan kamu solat. Ulama berikhtilaf pada solat sunat yang bersebab. Ada masalahnya solat sunat tu dia ada sebab. Boleh tak dibuat atau tak boleh dibuat pada waktu makruh ini? Mazhab Syafi'i dan satu jemaah ulama berpendapat harus dan tidak makruh walaupun waktu makruh, tapi kalau ada sebab menyebabkan dia tidak makruh. Mazhab Hanafi yang lain berpendapat ianya termasuk dalam larangan sebab kerana umumnya hadis ini. Hujah mazhab kita Imam Syafi'i seperti kita kata sembahyang tahiyatul masjid, sembahyang tahiyatul masjid, sembahyang qadha dan sebagainya, bahawa sabit Nabi qadha solat sunat subuh, solat sunat zuhur selepas asar. Ini dalil yang jelas pada qadha solat sunat yang terluput. Maka solat sunat tidak terluput lebih aula dibolehkan. Jadi kalau solat sunat yang tak terluput, lebih dibolehkan lagi lah tak terluput pada waktu-waktu terbenam tadi. Di antara dua tanduk syaitan ada beberapa pendapat mengenai maksudnya. Pertama, pengikutnya, kekuatan dan tersebarnya kefasadan. Pendapat yang paling kuat bahawa maksudnya ialah sebagaimana zahir lafaz, yakni ketika matahari terbit, syaitan berdiri di hadapan matahari. Syaitan mempunyai dua tanduk. Jadi matahari akan terbit antara dua tanduknya. Tujuannya, penyembah matahari yang sedang menyembah matahari pada waktu itu seolah-olah sedang menyembah syaitan daripada segi sudut zahir. Jadi orang-orang menyembah matahari, apabila keluarnya matahari pada masa itu dia akan puja dan sembah. Dan begitu juga apabila terbenamnya matahari. Jadi syaitan mengambil kesempatan pada waktu itu yang mana dia duduk seolah-olah terbit di antara dua tanduknya. Jadi syaitan berdiri di hadapan matahari. Inilah kita kata kita berdiri di satu tempat dan kawan kita ambil kamera, nak ambil gambar kita dan kita pegang macam tu seolah kita pegang piramid. Begitulah suasana dia. Keadaan suasana yang kita duduk jauh, panggil perspektif tu. Macam mana kita nampak seperti benda tu di tangan kita. Allahu Akbar. Jadi kerana itulah dilarang menyerupai mereka daripada segi zahir. Kerana inilah dilarang menyerupai mereka, maka makruh solat ketika itu untuk berjaga-jaga daripada demikian tersebut, sebagaimana makruh solat pada tempat-tempat yang menjadi tempat syaitan, yang mana dia ada hubung kait dengan syaitan. Jadi sebab itu jangan kita berada di tempat tersebut. Daripada hadis ini diketahui bahawa larangan solat subuh
hilang daripada dengan semata-mata bahkan terbit matahari, bahkan mestilah meninggi matahari. Mazhab Syafi'i mengkecualikan waktu istiwa pada hari Jumaat. Waktu istiwa pada hari Jumaat pun juga boleh sembahyang. 3 waktu, hadis ke-1040, iaitu 3 waktu yang dilarang oleh Nabi untuk solat padanya. Wa an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala salasu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalli fihinna aw an naqbura fihinna mautana hina tatlu'a asy-syamsu bazighatan hatta tartafi'a wa hina yaqumu qa'imu adh-dhahirata hatta tamila asy-syamsu wa hina tadayyafu asy-syamsu lighurubi hatta taghruba. Rawahu Muslim. Sayyidina Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami solat dan melakukan upacara perkebumian pada 3 waktu: ketika terbit matahari hingga ia meninggi, ketika matahari menegak sehingga ia tergelincir, dan ketika matahari mula lenyap hingga ia terbenam. Dalam hadis ini ada juga larangan daripada mengebumikan jenazah. Mazhab Hanafi berpendapat bahawa maksudnya ia tidak boleh solat jenazah pada waktu itu. Dalam mazhab kita, Imam Nawawi rahmatullahi alaih mengatakan bahawa memaksudkan sebagai solat jenazah adalah dhaif. Maksud solat tali sembahyang solat jenazah, kerana solat jenazah tidak makruh pada waktu ini dengan ijma' ulama. Lepas asal tak makruh waktu solat jenazah, maka tidak boleh mentafsirkan hadis dengan makna yang khilaf dengan ijma', sebab sepakat ulama telah berpendapat macam tu. Sebab tu kadang-kadang ijma' ni kuat dan memukakan satu dalil untuk khilaf daripada ijma' tak boleh. Bahkan makna yang tepat ialah sengaja melewat-lewatkan perkebumian jenazah hingga waktu-waktu ini seperti makruh, sehingga melewatkan solat asar hingga waktu kekuningan cahaya matahari tanpa uzur. Maka ini adalah solat orang yang munafik. Nabi kata sembahyang asar dah lewat dah, sampai nak kuning, nak huruf, nak masuk maghrib baru nak sembahyang asar. Ini tanda orang munafik. Jika perkebumian jenazah dilakukan pada waktu ini tanpa sengaja, maka tidak makruh. Sebahagian dalam kitab Syarah Muslim, Qa'imu Zahirah, yakni pada waktu tengah hari apabila bayang-bayang kelihatan berhenti. Pada mulanya matahari akan menaik dengan cepat. Apabila waktu tengah hari ia bergerak agak perlahan sedikit, seolah-olah kelihatan tidak bergerak matahari tadi. Ini waktu-waktunya. Dan hadis ke-1040, selepas solat subuh dan asar tiada solat sunat. Wan Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasul sallallahu alaihi wasallam la salata ba'da subhi hatta tartafi'a asy-syamsu wa la salata ba'da al-'asri hatta taghiba asy-syamsu. Muttafaqun alaih. Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada solat selepas solat subuh sehingga terbit meninggi, sehingga matahari terbit meninggi, dan tiada juga solat selepas solat asar sehingga matahari terbenam. Hadis riwayat muttafaq alaih. Khair. Di sisi mazhab Syafi'i, hukum solat sunat selepas solat asar dan solat subuh adalah haram. Maksudnya tak bolehlah sembahyang sunat selepas solat, kecuali ada bersebab tadilah yang kita katakan. Dosa-dosa terhapus setelah menunaikan solat. وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت أخبرني عن الصلاة فقال صلي صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حين تطلع الشمس حتى ترتفع فإنها
تطلع حين تطلع بين قرن الشيطان وحينئذ يسجد لها الكفار ثم صلي فإن صلاة مشهودة محظورة حتى يستقل ظل بالرمح ثم أقصر عن الصلاة فإن حينئذ تسجر جهنم فإذا أقبل الفيء فصلي فإن صلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرن الشيطان وحينئذ يسجد لها الكفار قال قلت يا نبي الله فالوضوء حدثني عنه قال ما منكم رجل يقرب الوضوء فيمغمز ويستنشق فيستنصر إلا خرت خطايا وجهه وفيه خياصيمه ثم إذا غسل وجهه كما أمر الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف اللحية مع الماء ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من عنامل مع الماء ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامل مع الماء فإنه هو قائم فيصلي فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله إلا انصرف من خطيعته كهيعته يوم ولدته أمه رواه مسلم. Sayyidina Amr bin Abasah radhiyallahu anhu berkata, di antara sahabat yang mula-mula yang terawal masuk Islam di tangan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Setelah Nabi sampai di Madinah, aku juga sampai di sana lalu bertemu dengan baginda dan aku bertanya kepada baginda, beritahulah aku tentang solat. Lalu baginda bersabda, tunaikanlah solat subuh. Kemudian kamu berhenti daripada solat ketika matahari terbit sehingga ia meninggi. Sesungguhnya matahari terbit di antara dua tanduk syaitan. Ketika itu orang-orang kafir sujud kepada matahari. Kemudian kamu menunaikan solat. Sesungguhnya solat tersebut disaksikan dan akan dibawa oleh malaikat. Disaksikan maksudnya disaksikan ni dihadiri oleh malaikat lah. Saksi ni maksudnya hadir di sini. Dihadiri oleh malaikat dan malaikat akan membawa sembahyang itu. Sesungguhnya solat tersebut disaksikan. Waktu itu berterusan hingga matahari meninggi sekadar satu lembing. Kemudian berhentilah daripada solat kerana pada ketika itu neraka Jahannam dinyalakan. Apabila bayang-bayangnya kembali, tunailah solat. Sesungguhnya solat pada ketika itu dihadiri dan dibawa oleh malaikat sehingga kamu menunaikan solat asar. Kemudian berhentilah daripada menunaikan solat sehingga matahari terbenam. Sesungguhnya matahari terbenam di antara dua tanduk syaitan. Ketika itu orang-orang kafir sujud kepada matahari, yakni penyembah-penyembah matahari lah, agama Majusi lah. Sayyidina Amr radhiyallahu anhu berkata, ya Nabi Allah, beritahulah kepadaku tentang kelebihan wuduk pula. Baginda bersabda, setiap orang daripada kamu yang ingin berwuduk lalu dia berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung serta membersihkannya, pasti akan gugur dosa-dosa wajahnya dan mulut dan hidungnya. Kemudian apabila dia membasuh wajahnya seperti diperintahkan oleh Allah, pasti berguguran dosa wajahnya hingga janggutnya bersama air wuduk tersebut. Kemudian dia membasuh kedua tangannya hingga ke siku sehingga yakni termasuk kedua sikunya, pasti berguguran air wuduk tersebut dosa-dosa tersebut daripada dosa-dosa tangannya daripada jari-jarinya. Kemudian dia menyapu rambutnya, pasti berguguran bersama air tersebut dosa-dosa kepalanya daripada hujung rambutnya. Kemudian dia membasuh kedua kakinya sehingga kedua-dua buku lalinya pasti berguguran. Maknanya air itu berguguran bersama air wuduk
tersebut dan dosa-dosa kaki daripada jari-jarinya. Apabila dia berdiri untuk solat, apabila seorang itu berdiri untuk solat dan memuja Allah SWT, fahamidallah wa asna, memuji Allah SWT dan memujanya, dan serta mengagungkan majjadani abdi, dengan pujian yang selayak baginya. Yang mana selayak baginya, yang kita selayak bagi kita untuk memuji Allah SWT dan melapangkan dadanya untuk Allah, maka dia akan selesai solat dalam keadaan dosanya diampun sebagaimana hari dia dilahirkan oleh ibunya. Solat yang seumpama ini apabila kita kerjakan, maka sepertilah kanak-kanak yang lahir daripada ibunya yang tidak ada menanggung dosa lagi. Dengan sebab itu solat menghapuskan dosa. Sayyidina Amr bin Abbasah dikatakan beliau orang yang keempat memeluk Islam. Orang keempat. Beliau orang keempat, orang di antara ta'awal lah, iaitu di tangan bukan Sayyidina Osman, di tangan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian beliau pulang ke kampung halamannya. Lepas tu balik ke kampung halamannya. Amr bin Abbasah masuk Islam awal tapi balik kampung. Kampung halaman dia Amr bin Abbasah. Amr bin Abbasah ni setelah mendengar berita Nabi berhijrah ke Madinah, beliau pun turut berhijrah ke sana. Maknanya dia tak menghadapilah kesusahan sewaktu berada di Madinah, Mekah, sebab lepas dia masuk Islam dia balik ke kampungnya. Dia balik ke kampungnya. Dan setelah beliau mendengar Nabi SAW berhijrah, maka beliau pun berhijrah batta, tinggalkan kampung lamannya, duduk di hijrah badiyah. Hijrah batta, tinggalkan semua sekali. Hijrah badiyah, tinggalkan semua sekali kampung halamannya. Hijrah ni dipanggil hijrah badiyah. Kalau dalam dakwah kita panggil hijrah badiyah, hijrah batta. Hijrah batta ni dia masih berada di kampung, tapi bila dipanggil atas takaza-takaza dan keperluan-keperluan semasa untuk bentuk jemaah-jemaah dakwah, maka dia sedia berada dalam setiap waktu. Itu dipanggil hijrah badiyah. On call. Kita panggil on call. Maximum time. Sekarang ni maximum time on call. Kalau hijrah batta ni whole life. Dia bagi whole life. Setiap sepanjang waktu bersedia. Masya Allah. Beliau pun turut berhijrah ke sana. Solat tersebut disaksikan, iaitu para malaikat hadir pada waktu itu. Masyhudah yang bermaksud hadir seperti dikatakan fulan syahida badran, yakni fulan menghadiri peperangan Badar. Syahidah ni hadir ataupun menyaksikan. Kalau syahadah maksudnya kita bersaksi, menyaksikan tentang keesaan dan ketauhidan Allah SWT. Tapi kalau tiba hadir, syahidah ni juga menghadiri majlis-majlis. Khair. Yastaqillu zillul birramhi, sehingga matahari tidak berbaki lagi sekadar satu lembing. Ini adalah tuntutan maksud daripada lafaz hadis. Macam mana kita terjemah? Sehingga bayang matahari tidak berbaki lagi sekadar satu lembing, satu panah, satu lembing. Maknanya tidak berbaki lagi. Tuntutan maksud daripada makna hadis ialah orang-orang Arab akan meletak lembing dan memacoknya di luar rumah untuk mengetahui waktu solat. Kalau tiada bayang pada lembing itu menunjukkan matahari dah tergelincir. Pada waktu itu tidak boleh bersolat kerana termasuk dalam waktu-waktu yang diharamkan solat. Al-Kuffar, yakni Majusi, iaitu penyembah-penyembah matahari, akan menyembah matahari pada waktu keluar matahari dan terbenam matahari. Apabila bayang-bayang itu kembali, tunaikanlah solat, yakni solat isyraq atau duha, atau apa saja solat yang kamu kehendaki. Maksudnya habis dah bayang tadi,
sekadar segalah memanjang, maka bolehlah sembahyang isyarat lepas isyarat tu ataupun lepas duha tu dah boleh dah hingga ke gelincir balik nanti matahari. Apabila bayan tadi. Fal wudu'u haddisni anhu, yakni kelebihan wudu'. Huruf alif lam padanya ialah ahad zahni, maknanya ialah ceritakanlah kepadaku kelebihan wudu'. Al-wudu' wudu' macam mana? Wudu' tu macam mana? Kita tanya, masalah wudu' macam mana? Apa kelebihan wudu' itu? Maka Nabi menjelaskannya. Hari yang dilahirkan. Jadi apabila satu orang tadi menunaikan solat, maka seperti hari yang dilahirkan oleh ibunya. Zahir daripada lafaz hadis ini ialah termasuk dosa kecil dan juga dosa besar akan terampun. Tetapi pendapat muhakkak, pendapat yang jitu, pendapat yang ditahqiqkan, yang diselidiki, ialah dosa kecil sahaja terampun, dosa besar tidak akan terampun kecuali dengan bertaubat, kesemuanya diampun. Atau dosa besar, maka ianya bergantung kepada Allah. Jika dikehendaki, maka boleh sahaja diampun oleh Allah. Dosa besar macam mana? Itu terpulang pada Allah. Tapi hak garantinya dosa kecil. Innal hasanati yuzhibna sayyiat. Sesungguhnya sembahyang, hasanat, sembahyang, apa saja amalan-amalan yang mana akan menghapuskan dosa. Larangan solat sunat selepas asar. Wa an Quraibin rahmatullah alaihi anna ibn Abbas radhiyallahu anhu wa Miswar ibn Makhramah wa Abdurrahman ibn Azhar radhiyallahu anhum arsaluhu ila al-Aisyah faqalu iqra' 'alayha as-salam وسلها عن الركعتين بعد العصر قال دخلت على عائشة فبلغتها ما أرسلوني فقالت سل أم سلمة فخرجت إليها فردوني إلى أم سلمة فقلت أم سلمة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما ثم رأيته يصليهما ثم دخل فأرسلت إليه الجارية فقلت قولي له تقول أم سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين يعني ركعتين أراك تصليهما قال يا ابنة أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر وإنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان متفق عليه. Sayyidina Quraib rahmatullah alaih meriwayatkan bahawasanya Sayyidina Ibnu Abbas, Sayyidina Miswar bin Makhramah, Sayyidina Abdurrahman bin Azhar telah mengutus beliau, yakni Quraib ni, hamba dulu ni, kepada Sayyidatuna Aisyah. Lalu mereka memesan supaya memberi salam kepada Sayyidatuna Aisyah dan bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah tentang solat 2 rakaat yang Nabi kerja selepas asar. Beliau berkata, Aisyah berkata, aku telah bertemu. Jadi beliau tu Quraib. Dan beliau telah bertemu dengan Sayyidatuna Aisyah, lalu aku sampaikan kepadanya apa yang telah dipesan oleh 3 sahabat tersebut. Lalu beliau berkata, yakni Aisyah, tanyalah Ummu Salamah. Masalah ni kena tanya Sayyidina Ummu Salamah, sebab Nabi sembahyang sunat pada waktu itu selepas asar di rumah Ummu Salamah, iaitu sahibul waqi'. Kalau nak tahu cerita, tanya mana peristiwa tu berlaku. Jangan tanya peristiwa yang berlaku tu di tempat yang lain daripada tempat berlaku peristiwa. Begitu sahibul waqi'. Sahibul waqi' ni di manakah peristiwa itu berlaku. Begitu. Maka aku telah kembali kepada mereka dan yang mengutus daku.
Lalu mereka telah menyuruh daku pergi kepada Sayyidatuna Ummu Salamah. Lalu Sayyidatuna Ummu Salamah berkata, aku mendengar Nabi melarang daripada melakukannya dua rakaat solat selepas asar. Kemudian aku melihat baginda sendiri melakukannya. Lalu baginda masuk ke dalam rumahku. Lalu aku mengutus kepadanya seorang sahaya, dan aku berkata kepadanya, katakanlah kepadanya, Ummu Salamah berkata, ya Rasulullah. Dia tak tanya sendiri, dia tanya, dia hantar khadimah dia, orang gaji dia, suruh tanya Nabi SAW. Ya Rasulullah, aku mendengar Tuan melarang daripada solat selepas asar, sedangkan Tuan melakukannya. Kenapa? Baginda SAW bersabda, wahai anak perempuan Abu Umayyah, kamu bertanya tentang dua rakaat solat selepas asar, sedang orang ramai telah datang kepadaku daripada kaum Abdul Qais. Maka aku telah sibuk melayani mereka sehingga tidak sempat melakukan dua rakaat selepas zuhur, dan ini adalah sebab gantinya solat yang daku tertinggal ke ba'diyah zuhur. Tadi selepas asar aku buat kat rumah kau. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha menyuruh Hazrat Quraib bertanya kepada Sayyidatuna Ummu Salamah kerana tawaduk. Boleh jawab dah masa tu. Boleh jawab dah. Kenapa tu? Mesti berita ni dah sampai. Tetapi tawaduknya Sayyidatuna Aisyah, dia kata masalah ni berlaku di rumah Ummu Salamah. Maka tanyalah tuan rumah yang mana berlakunya peristiwa itu. Bertanya kepada Ummu Salamah kerana tawaduk, kerana peristiwa Nabi solat asar sebagaimana dalam hadis berlaku di rumah Ummu Salamah. Hazrat Quraib rahmatullah alaih adalah hamba kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Beliau dihantar untuk bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah, kenapakah Nabi solat sunat asar, Nabi solat selepas asar, sedangkan baginda pernah melarang perkara tersebut. Sayyidatuna Aisyah adalah orang yang sangat alim dan faqih. Alimah dia, faqihah dia. Walaupun darjah ilmu beliau lebih tinggi daripada Ummu Salamah, beliau tetap menyuruh bertanya kepada Sayyidatuna Ummu Salamah kerana beliau sahibul waqi'. Yani peristiwa itu berlaku di rumah Sayyidatuna Ummu Salamah. Jadi lebih baik tanya orang yang mana berlakunya peristiwa tersebut di dalam rumahnya. Begitu. Selepas Hazrat Quraib rahmatullah alaih disuruh untuk bertanya kepada Sayyidina Ummu Salamah, beliau kembali semula kepada yang mengutusnya untuk bertanya adakah munasib sesuai bertanya kepada Ummu Salamah. Dia tak pergi terus, dia balik kembali kepada tuan yang menyuruhnya tadi, kepada 3 orang sahabat yang menyuruhkannya. Sebab apa? Munasib tak, sesuai tak nak pergi tanya ni. Pelajar yang khidmat perlu mengatur waktu khidmat supaya dapat duduk bersama dalam amal ijtimai pelajar. Tiba-tiba tubik apa hukum istinbat ni. Kadang-kadang telah saya jelaskan masalah ni di mana satu tempat, saya telah jelaskan di dalam bab solat ni juga, dalam jilid kedua atau semasa daurah. Saya rasa sewaktu amalan daurah, saya tak ingat. Tapi begitulah pelajar-pelajar kami, pelajar-pelajar yang berkhidmat, kami dia ada 2 banyak. Dan semasa kita berada di madrasah, kita melakukan 2 amalan khidmat, iaitu amalan khidmat secara ijtimai, beramai-ramai. Selepas asar, waktu khidmat, waktu untuk cuci kawasan, apa-apa yang diberikan. Dan ada juga satu lagi khidmat secara khusus yang diambil oleh ataupun guru-guru yang muda akan mengambil, ataupun guru-guru yang muda akan mengambil, akan memilih pelajar-pelajar untuk berkhidmat khusus kepada guru-guru yang dah guru-guru yang lama, elders, guru-guru yang tua berkhidmat.
Ada guru-guru ni dia tak suka orang khidmat dia, tapi kita terpaksa atur pelajar supaya berkhidmat kepada guru, supaya itu ada sebenarnya tarbiyah. Bagi saudara-saudara sekalian, bagi sahabat-sahabat sekalian, pelajar-pelajar yang masuk madrasah, maka berilah komitmen sepenuhnya. Berilah komitmen yang sepenuhnya kepada apa-apa yang dilakukan di madrasah. Jangan ibu bapa mengambil, ataupun jangan ibu bapa masuk campur lah kita kata. Sebab ibu bapa kadang-kadang tak tahu berita yang sampai, dan berita itu disampaikan oleh anaknya. Mungkin kalau disampaikan oleh anak-anaknya, maka perlu tabayun dulu cerita tadi. Sebab pelajar ni atau budak-budak ni, dia akan cerita yang dia tu betul, orang lain salah. Jadi perlu ada komitmen lah, perlu ada kesefahaman di antara pelajar, ustaz dan ibu bapa. Supaya apa? Supaya ibu bapa yang menghantar anaknya ke madrasah supaya dapat tarbiyah yang sempurna. Dia bukan hanya setakat belajar ilmu, tapi yang penting adalah tarbiyah. Yang penting adalah tarbiyah. Kita tarbiyah, kita dilatih, kita ditarbiyahkan dan dilatih untuk melakukan kerja-kerja. Jadi insya-Allah selepas ni kita dihantar kat mana pun, insya-Allah bolehlah hidup. Kata orang hantar kat gunung tak ada apa pun boleh hidup, insya-Allah. Jadi latihan-latihan yang dilakukan, latihan-latihan yang dilakukan oleh asatizah kita. Tapi kadang-kadang suasana, environment, keadaan-keadaan environment yang berlaku, kadang-kadang ibu bapa kurang selesa apabila anak-anak mereka diambil khidmat sewaktu berada di madrasah. Tapi ingatlah, semua insya-Allah, ingatlah baik-baik, sebenarnya apa sahaja yang ditugaskan atau yang disarankan oleh guru-guru kepada pelajar dalam amalan khidmat sebenarnya semata-mata untuk tarbiyah. Zaman tarbiyah, zaman seorang tadi akan kekal dengan amalan kebaikan yang dilakukannya sewaktu ia selaku seseorang tadi melakukan amalan tersebut di zaman tarbiyahnya. Di zaman tarbiyahnya. Di zaman tarbiyahnya itu amalan-amalan yang dilakukan. Itu penting. Ibu bapa sangat penting untuk memainkan peranan penting tadi. Masya Allah, ada pelajar-pelajar yang Masya Allah berjiwa kental. Ada pelajar-pelajar yang jiwa dia tak kental sangat. Begitu. Sebab environment yang kadang-kadang ada datang daripada keluarga yang mana daripada keluarga senang, yang duduk rumah pun tak pernah buat kerja. Ada orang-orang yang lakukan kerja kat rumah dan sebagainya. Jadi datang sebagai apa? Datang yang mana datang untuk berkhidmat, datang ambil belajar dan sepatu berkhidmat. Itu yang pentingnya. Supaya apa? Supaya dapat diselaraskan. Masya Allah. Sebab zaman pelajar itu zaman tarbiyah. Kita tak akan buat pun anak tuan-tuan. Kita akan jaga anak tuan-tuan macam kita orang jaga anak-anak kita juga. Kita asatizah, ni ialah tapi kadang-kadang budak-budak balik ke rumah dia pun nak cuti tak banyak, tapi dia sebenarnya keadaan situasi anak-anak tadi juga. Kan tak apa, kita teruskan jalan kita. Lihat, Nabi lewatkan solat ba'diyah zuhur untuk meraihkan meriayahkan ni meraihkanlah
saya telah menjadikan Arab tu dimelayukan, meriayahkan, iaitu meraihkan kaum Abdul Qais yang datang untuk bertemu Nabi. Ini kan Abdul Qais ni yang diketuai oleh satu orang kaum yang daripada Rabi'ah, yang hadis dalam kitab dalam jilid pertama dulu tu, rombongan yang datang, Nabi kata marhaba marhaba, marhaba, marhaba ahlan wa sahlan wa marhaba, ahlan wa sahlan wa marhaba. Itu anak muda yang diketuai oleh seorang anak muda yang bernama Abdul Qais daripada kabilah Rabi'ah. Abdul Qais ni datang masa usia dia 12 tahun. Dah jadi ketua jemaah dah. Dah jadi amir kepada jemaah. Berkemungkinan mereka ingin bertolak balik. Jadi baginda akan mengiringi mereka. Lepas sembahyang, mereka nak wapsi terus pulang. Jadi mereka nak terus pulang. Jadi oleh itu, mereka nak pulang dan mereka nak turun. So Nabi takhirkan sembahyang sunat ba'diyah zuhur Nabi untuk mengalwidakkan jemaah yang nak pulang. Nabi turun sebab mereka ni datang telah memeluk Islam. Kemungkinan mereka untuk bertolak pulang. Jadi baginda ingin mengiringi mereka. Perlulah lihat yang mana lebih aula didahulukan dan yang mana boleh dikemudiankan. Itu kita panggil dia faqih. Faqih tadi ialah man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Nabi kata barang siapa man yuridillahu bihi khaira, barang siapa yang mana Allah inginkan kebaikan pada seseorang, yufaqihu fid din, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi seorang itu faqih agama. Faqih maksudnya manakah apabila tiga amalan serentak tiga amalan serentak yang sampai pada kita, manakah amalan yang patut didahulukan. Jadi kita buat hak mana hak penting, lepas tu kemudian yang kurang penting sikit, dan yang ketiga yang penting, yang amat penting, yang sederhana penting, yang kurang penting. Jadi tiga-tiga tu penting lah. Yang good dulu, yang best dulu, baru better, baru good. Senang. Better, good, best, better, good. Semua tu penting belakang. Jadi itu dia panggil yang mana nak didahulukan atau dikemudiankan. Itu kita panggil dia faqih. A'immah ikhtilaf, adakah boleh qada solat sunat? Boleh tak kita qada untuk solat sunat? Ada macam mana boleh tak qada untuk solat sunat? Ulama Hanafiyah berpendapat boleh hanya qabliyah subuh sahaja, iaitu pada waktu harus solat nafil selepas terbit hingga tergelincir matahari. Tak boleh juga. Boleh tapi selepas waktu tahrim. Sebab Imam Hanifah tak boleh sembahyang waktu tahrim. Sebab tu kan kisah malam Lailatul Ta'ris, Nabi qada solat subuh bukan di tempat berlakunya kejadian, yang Nabi tertidur padanya dan sahabat-sahabat tertidur padanya. Nabi berpindah ke tempat lain, barulah solat ikut mazhab Hanafi berkata bahawa pada waktu itu masih lagi waktu tahrim. Jadi Nabi tidak sembahyang pada waktu itu. Kita dalam mazhab Syafi'i berkata waktu itu tempat syaitan. Nabi kata aku tak suka sembahyang di tempat ini. So Nabi berpindah tempat lain. Jadi Imam Hanifah kata boleh qada solat subuh, tetapi pada waktu habisnya waktu tahrim. Jadi sebab itu dalam mazhab Hanafi, kalau dia datang pada rakaat, dia datang masa tu iqamat dan dia belum sembahyang sunat subuh lagi, maka dia boleh sembahyang sunat subuh dahulu walaupun sembahyang jemaah telah bermula. Dan dia yakin dia dapat sudahkan solat berjemaah tadi, solat sunat subuh tadi sebelum imam habis sembahyang. So dia akan attend
dia akan masuk dalam solat itu sebagai masbuk, mungkin pada rakaat kedua atau rakaat pertama, sebab disayugiakan begitu dalam mazhabnya, dalam mazhab Hanafi lah. Dalam mazhab Maliki pula berpendapat sama seperti Hanafiyah, cuma di sisi Hanafiyah tidak boleh qada pada waktu haram, waktu terbit matahari tak boleh qada, dia kata boleh. Okey, mengikut ulama Syafi'iyah berpendapat disunatkan solat qada solat nafil yang berwaktu. Ada waktu disunatkan semasa bila dia dah buat dah, tapi boleh dikurangkan. Misalnya dia buat duha, hari-hari dia buat duha, jadi dia ada kerja sedikit hari tu, walaupun bukan dalam musafir, dia ada kerja sehingga menyebabkan dia terluput sembahyang tadi, maka dia boleh qada. Adapun tidak berwaktu, maka tidak perlu diqadakan, sama ada bersebab seperti solat sunat gerhana atau tidak bersebab seperti solat sunat mutlak. Tapi kalau solat sunat berwaktu, boleh ditunaikan. Ulama mazhab Hanbali berpendapat, iaitu Ahmad Hanbaliyah lah, mazhab Hanbali atau mazhab Imam Ahmad berpendapat tidak disunatkan qada solat nafil, melainkan solat-solat sunat rawatib dan witir. Solat sunat rawatib bolehlah, dan witir. Hadis yang akan datang boleh dijadikan dalil bahawa Nabi SAW qada solat sunat zuhur. Ini adalah dalil yang menguatkan pendapat mazhab Imam Syafi'i. Ulama bermazhab Hanafi mengatakan bahawa demikian itu hanya terkhusus untuk Nabi sahaja, tak boleh orang lain. Kita kata tak, Nabi boleh buat, dan perkara ini boleh dilakukan oleh umatnya. Dalam hadis ini diketahui bahawa ta'lim lebih penting daripada ta'lim adalah lebih penting dan afdal daripada solat sunat. Tetapi perlu diberi peringatan bahawa bukanlah maksudnya ta'lim sahaja, langsung tidak melakukan solat-solat sunat. Kena ada juga solat-solat sunat hak penting-penting tu, qabliyah, ba'diyah, duha dan tahajud dan sebagainya. Tapi tak banyak dalam menghabiskan waktu untuk solat dibandingkan dengan orang-orang yang abid. Tapi orang-orang alim ni yang menyibukkan diri di dalam melakukan amalan-amalan. Jadi maksudnya amalan-amalan ini dia sebagai menguatkan zikir, tahajud, duha. Ni amalan-amalan ni menguatkan. Ini amalan-amalan infradi. Amalan-amalan infradi yang kita panggil dia makmulat, yang mesti kita lakukan untuk mendatangkan kesan rohani kepada seseorang tadi. Kesan-kesan rohani yang kuatlah, insya-Allah. Jadi insya-Allah kita akan bertemu pada malam esok dalam daurah kita yang ke-12 lah. Kita akan secara umum ni kita akan berhenti dulu. Kita akan sambung balik nanti insya-Allah untuk secara umum, tapi insya-Allah kita akan bertemu pada daurah. Jadi pada mereka yang belum daftar lagi tu, boleh silakan berdaftarlah insya-Allah. Esok kita akan mulakan daurah kita dalam jilid keempat tadi. Dalam bab apa tu telah diberitahukan oleh admin. Jadi insya-Allah kita akan berjumpa di sana nantilah untuk kita menghabiskan pembelajaran kita, dan kita akan daurah. Dan pada minggu depan, sepatutnya minggu depan kita free, dan satu minggu di hujung bulan 11 ni ada lagi daurah yang ke-13. Tapi minggu depan kita ada satu daurah perdana. Daurah perdana iaitu daurah kepentingan ilmu, dan ini akan dibaca. Dia mungkin tersilap tu tulis jilid kedua, akan dibaca dalam jilid pertama tentang kelebihan ilmu, iaitu di dalam bab Kitabul Ilm lah. Di dalam jilid pertama Kitabul Ilm, yang mana tuan-tuan 2 kali daurah dengan saya baru habis Kitabul Ilm 6 jam. Ni di sini saya akan mungkin lebih kurang konsep di situlah. Jadi itu untuk mereka-mereka yang barulah, yang belum menyertai lagi daurah, ataupun yang mungkin tak sempat menyertai daurah pertama dan sebagainya. Dan saya buka peluang ini untuk mereka-mereka yang baru. Tapi bagi mereka-mereka yang lama nak duduk juga pun tak jadi masalah. Tak jadi masalah.
Nak duduk kali kedua tak jadi masalah, sebab saya 22 kali dah mengajar kitab ni. Maksudnya 22 tahun dah mengajar kitab ni, tak tahu sampai bila nak mengajarnya. Jadi itu saya beritahulah tentang kelebihan. Okey, kadang agama ni kita tidak memaksa perkara-perkara ni, kita memberi targhib, masya-Allah. Jadi kalau tuan-tuan nak masuk kali kedua pun tak salah. Sebab saya pun dah 22 kali dah saya mengajar kitab ni. Kali ke-22, bukan kali kedua, kali ke-22. InsyaAllah kalau siapa-siapa yang nak hadirkan diri, masya-Allah, ahlan wa sahlan lah. Dan saya pun nak buka perkara ni pada tempat-tempat yang barulah sedikit untuk mereka yang belum lagi menyertai. Jadi itulah sedikit sebanyak, insya-Allah. Tuan-tuan doakan supaya apa yang kita lakukan ini kita dapat istiqamah, bukan setakat saja untuk kita mengetahui, untuk maklumat, tetapi kita nak jadikan dia sebagai makmulat, untuk jadikan amalan pengetahuan itu sebagai makmulat, amalan-amalan yang kita nak amalkan hingga ke akhir hayat kita. Wallahu a'lam. Aku qouli hadza, astaghfirullahalazim li wa liwalidayya wa li jami'il muslimin li wa liwalidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya zal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa wasi' lana khalaqana wa tayyib lana kasabana wa kanni'na bima razaqtana wa la tuzhib talabana ila shay'in sarraftahu anna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim. 136. Allahu akbar.